Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan diri kita dengan bersaat teduh. Jemaat silakan berdiri. Kebaktian Prapaskah pagi ini diadakan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal itu yang memberkati ibadah kita. Amin. Hormat diberi. Ayat panggilan ibadah dari Markus pasal yang ke-11 ayat 9 sampai yang ke-10. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mengagungkan nama Dia dengan pujian umatnya, pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pastinya berkenan. Haleluya, amin. Jiwa yang menyembah, haleluya, amin. Sokan senantiasa, haleluya, amin. Tak sebut yang mereka sujud, tak terjayang jauh, haleluya, amin. Intro. Pujilah Sang Kristus, pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya pujinya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberikan kesehatan untuk mengikuti ibadah pagi hari ini.
Kami bersyukur ya Tuhan yang walaupun diselenggarakan secara online, tapi kami bersyukur ya Tuhan, kami tetap bisa mengikutinya. Tuhan yang tolong kami untuk bisa fokus ya Tuhan dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang tolong kami juga ya Tuhan, bisa mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hanya di nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari jemaat Tuhan kita kembali mengagungkan nama Dia dengan pujian Lamb of God, Domba Allah. Putra Tunggalmu yang kudus, Engkau utus dari surga, hidup di dunia penuh dosa, dan menjadi domba Allah. Dialah Allah, domba Allah, pujilah Dia. Layak mati, Kau bawaku ke dekatmu, karena tongkatmu bimbingku, sebab Engkaulah domba Allah. Tiada anak domba Allah, pujilah Dia, domba Allah, karena basuh dosaku, Yesus Kristus domba Allah. Bapak Ibu, kita di dalam menjelang minggu-minggu Paskah ini, sudahkah hidup kita setia di dalam Dia? Mari jemaat Tuhan kita mengakui akan setiap dosa kita dengan sebuah pujian. Sudahkah Kau disucikan darah-Nya? Sudahkah kau bersandar pada Yesus, disucikan oleh darah-Nya, dan beroleh hidup baru karenanya, bersandarlah pada darah-Nya? Sudahkah darah-Nya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seperti salju, disucikan oleh darah-Nya. Kejam waktu kita
真一宝血皆干净。Menjadi bersih, pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengingat kami umat manusia yang selalu berbuat dosa. Sejak dari Adam melanggar firman-Mu, melanggar perintah-Mu ya Bapa, disitulah seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga dunia ini dipenuhi dengan semua perbuatan dosa. Tetapi Engkau telah memanggil kami Bapa, orang-orang yang Kau pilih, orang yang Kau panggil dan Kau tebus di dalam darah anak domba. Supaya kami boleh disucikan dan kami boleh bersaksi di tengah dunia. Ada pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu mereka yang mau percaya kepadamu. Karena itu Bapa, kami sebagai umat-Mu yang percaya, mau mengaku segala dosa kesalahan kami yang telah kami perbuat dalam satu minggu ini. Lihatlah ya Bapa, sampai kedalaman hati kami. Lihatlah sampai kepada pikiran dan rencana-rencana kami. Bahkan juga apa yang telah kami perbuat, kami lakukan, kami katakan di dalam kehidupan ini. Bapa, ampunilah kami. Biarlah dengan penyucian dari Tuhan, kami boleh dilayakkan untuk ibadah ini dan beroleh berkat dari Tuhan. Dengar seru doa kami Bapa, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salib hina. Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, bersalah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka Ku tinggikan salibnya, sampai Ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, dan diganti mahkota. Baik kedua.
kita sudah diampuni oleh Tuhan. Mari kita tunjukkan kehidupan baru kita lewat 1 Korintus 1 ayat 30 dan 31. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan lagu Pernah Kau Dengar Kisah Salib. Kisah salib yang mati gantimu, darahnya ngalir rusuknya untuk menebusmu. Yesus menderita bagimu, Dia mati bagimu. Kasih yang ajaib bagimu, Ya secara bagimu. Bait ketiga. Kepada Musa diberi. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们，早安！ Hari ini adalah Minggu Prapaskah yang ke-6. 今天是第六周复活节前期。 Saudara, kita bersama-sama akan merenungkan perkataan salib dari Tuhan Yesus Kristus yang ke-6. 我们要一起来思想主耶稣在十字架第6句话， Dan sekaligus kita juga akan merenungkan perkataan yang ke-7. 也是我们继续讲到关于主耶稣在十字架讲的第7句话。
Mari kita lebih dahulu berdoa mohon pimpinan Tuhan. 让我们大家先祷告。 Kami bersyukur Bapa, kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu. 主，我们感谢你，因为我们能够一起来敬拜主。 Sekalipun terpisah masing-masing di rumah kami, 虽然我们每一个人都在自己的家， tetapi kami percaya di dalam roh dan kebenaran kami beribadah dan kami 但 dipersatukan. 是我们相信，在你的灵与城市，我们有你的灵，使我们合一。 Bapa, pakailah kedua hambamu 主啊，你 ini 使用你两位仆人， supaya bisa menjelaskan kebenaran firman-Mu. 让我们能够接受你的真理， Begitu pula setiap kami yang mendengar boleh mendapatkan berkat. 让我们每一个人听的都蒙主祝福， Sehingga kami juga boleh lebih mengerti makna keselamatan yang Yesus Kristus sudah 让 lakukan 我 bagi 们 kami. 更清楚明白主耶稣所做的救赎大恩， Sehingga kami semakin mencintai 让 Tuhan. 我们更爱主， Sehingga kami mau bersungguh-sungguh mengikut Tuhan sampai akhir. 让我们要忠心跟随主到底。 Dengar doa kami Bapa. 谁听我们的祷告？ Dalam nama Tuhan Yesus 靠 Kristus. 耶稣圣名求的， Amin. 阿门。 Kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes 19 ayat 29 dan 30. 我们一起来打开约翰福音19章29、30节。 Akan dibacakan dalam bahasa Indonesia dan kemudian dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念，以后就用中文来念。 Injil Yohanes 19 ayat 29 dan 30. 约翰福音19章29、30节。 Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 有一个器皿盛满了醋，放在哪里，他们就拿着海蓉沾满了醋，放在牛气槽上，送到他口。耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。 Kemudian Lukas 23 ayat yang ke-46. 路加福音23章46节。 Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. 耶稣大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”说了这话，气就断了。 Saudara, demikian bacaan firman Tuhan. 读经到此， Berbahagialah setiap kita yang merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita. 愿主祝福每一位思想主的话，并且实行主的话的弟兄姊妹们。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah minggu yang ke-6. 亲爱的主内弟兄姊妹们，这是第6个礼拜。 Tapi saudara, seharusnya memang kita hanya khusus mempelajari perkataan Yesus yang 但 ke-6. 是今天，我们要思想的是主耶稣第6句话。 Tetapi saudara, oleh karena kebaktian Jumat Agung 但是因为受难节崇拜， yang nanti hari Jumat akan kita adakan bersama-sama. 星期五我们要一起来纪念主的受难。 Tetapi itu akan diadakan untuk seluruh jemaat sinode gereja Kristus 但 Yesus. 是我们是用整个七大会联合会举行的受难崇拜。 Karena itulah hari ini saya akan langsung untuk merenungkan perkataan yang ke-6 dan yang 所以 ke-7. 今天我要直接与大家思想第6句还有第7句话。 Saudara, merenungkan perkataan ke-6 dan ke-7 ini 弟兄姊妹们，思想第6句还有第7句话， bukan berarti kita akan mengurangi isi yang akan disampaikan. 不是说我们要缩短我们所要讲的道理。 Memang waktu kita jadi lebih pendek. 我们
的时间虽然很短促， tetapi saudara, inti-inti sari yang menjadi pemikiran dari perkataan-perkataan Yesus inilah yang akan kita 但是今 renungkan. 天我们所讲的就是主耶稣这2句话里面的重点，我们要解释给弟兄姊妹们。 Karena itu saudara, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. 所以我们要感谢我们的主。 Mengapa? 为什么？ Karena setiap perkataan Yesus di atas kayu salib 因为主耶稣在十字架上的每一句话 memiliki makna yang sangat penting. 都有很重要的意义。 Penting oleh karena itu menyangkut karya penebusan yang Yesus Kristus lakukan 很 bagi 重 kita. 要，因为跟主耶稣救赎的工作有关系。 Semua perkataan dari yang pertama sampai yang ketujuh menunjukkan karya yang sempurna yang Yesus Kristus sudah 从第一 lakukan. 季到第7季，我们都看出主耶稣救赎的杰作非常的完全。 Saudara, kita sudah beribadah bersama-sama di gedung gereja. 我们能够一起在教会的会堂里面做礼拜。 Kita sudah merenungkan dari perkataan pertama sampai yang 我 ketiga. 们第1季到第3季都一起思想了。 Sedangkan perkataan mulai dari perkataan keempat sampai sekarang kita harus merenungkan melalui ibadah 所以 online. 从第4季直到现在最后1季，我们要借着转播来思想。 Biarlah jemaat yang sudah mengikutinya semuanya boleh merenungkan, memahami secara utuh ketujuh 让 perkataan 每 ini. 个弟兄姊妹们都能够一起来思想，来真正很完全的接纳这7句话。 Saudara, mari kita melihat perkataan yang keenam 我 ini. 们一起来看第6句话。 Yesus katakan, sudah selesai. 耶稣说成了。 Saudara, sebelum Yesus mengatakan kata ini, 当主耶稣还没有说这一句话的时候， saudara, di dalam Injil Yohanes ayat yang ke-29 tadi dikatakan, Yesus lebih dahulu meminum anggur asam. 那么29节，我们知道主耶稣这个最先喝盛满了的一杯盛满了的醋。 Anggur asam ini diberikan melalui sebatang hisop. 那么这个醋是放在牛气草上。 Saudara, apakah berarti Yesus betul-betul haus sehingga memerlukan anggur 是 asam 不是 ini? 主耶稣真正因为饥渴，所以需要这个醋吗？ Saudara, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama. 上个礼拜我们已经一起学习。 Sebelumnya, saudara, Yesus diberikan anggur asam. Orang-orang Yahudi melalui prajurit Romawi ingin memberikan Yesus anggur bercampur mur atau empedu. 起初，这个罗马兵丁要把没药一酒调和的给主耶稣喝， Tetapi Tuhan Yesus Kristus menolak 但是主耶稣已经拒绝， karena anggur empedu, anggur mur ini bersifat membius. 因为这个没药跟酒调和的是含有这个麻醉剂。 Seperti yang dituliskan oleh seorang ahli Yahudi bernama Edersheim. 好像一个犹太人 Edersheim 他所说的， Saudara, bahwa ini menimbulkan satu deadened consciousness. 那么这能够发生我们麻木的感觉， Sehingga saudara, kesadaran Yesus menjadi tidak utuh lagi. 因为所以主耶稣的这个悟性就这样的舍弃了。 Minimal Tuhan Yesus itu bisa, orang yang minum ini bisa menjadi setengah fly seperti orang yang meminum narkotika. 因为这个人这个喝着没药跟酒调和的，就好像一个吸毒的人的麻醉了。 Dan orang yang tidak terlalu kuat untuk menanggung anggur mur ini, 如果一个人他没有这个真正的抵抗力来抵抗这个没药跟酒调和的， maka dia betul-betul akan terbius. 所以他要真正被麻醉。 Tetapi sudah minggu lalu kita sudah merenungkan, Tuhan Yesus tidak mau melakukan 但是 ini. 弟兄姊妹们，上个礼拜我们一起思想了，主耶稣拒绝这个酒。 Yesus Kristus mau menanggung penderitaan, menanggung murka Allah dengan 耶 sesadar-sadarnya. 稣要担当一切的痛苦，担当一切神在人身上的一切的愤怒。
Tetapi mengapa saudara anggur asam diterima oleh 但是 Tuhan 为 Yesus 什 Kristus? 么这个绑在六七槽的酒，主耶稣要这个接受？ Oleh karena itu adalah suatu tanda menggenapi Mazmur 69 ayat 因为 22. 这要成全这个诗篇62篇所记载的， Supaya Tuhan Yesus Kristus betul-betul menyelesaikan seluruh karya 让 keselamatan. 主耶稣真正能够完成这个救赎的工作， Saudara, sehingga Yesus Kristus selesai. 以至于主耶稣就说成了。 Saudara, Mazmur 69 ayat 22 merupakan suatu nubuatan bahwa Yesus suatu kali akan meminum anggur asam. 诗篇69篇22节是一个预言，要诉说主耶稣一次要喝这个酒出。 Saudara, Yesus Kristus di atas kayu salib menggenapi semua nubuatan yang sudah pernah dikatakan sebelumnya oleh 耶 para 稣基督 nabi. 在十字架已经成全了整个在旧约所预言的救赎工作， Menggenapi. 要成就。 Saudara, semua apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama mengenai Yesus digenapi satu demi satu di dalam kehidupan Yesus 主耶 Kristus. 稣已经成全这个旧约所记载的每一个预言，一个一个就在他的生活里面成就。 Saudara yang dikasih oleh 亲 Tuhan, 爱的主内弟兄姊妹们， setelah Yesus Kristus meminum anggur asam itu, 当主耶稣已经喝了这个醋的时候， menggenapi Mazmur 66, 为要成 69, 为要成就诗篇69篇， maka sudah disitulah tanda selesai karya 所以就 keselamatan. 在那边就有一个成了的一个这个记号。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， batang hisop 牛气槽牛气槽。 batang hisop ini dipakai oleh umat Israel untuk menandai dengan darah ambang-ambang pintu di rumah mereka 牛 masing-masing. 气槽是一个以色列人在他们的门框上做的记号。 Pada waktu Tuhan mau menulah semua anak sulung di Mesir, 当上帝要咒诅整个埃及的长子， saudara, semua orang Israel setiap rumahnya harus menandai ambang atas dan kedua pintu rumahnya. 每个以色列人要在他们的门框上做一个记号。 Dan mereka harus menggunakan batang hisop dan kemudian menandainya dengan darah. 所以要用这个牛气槽沾了血，放在他们的门框上。 Setiap rumah Israel yang tidak memberikan tanda darah itu, 每个以色列人如果在他们的门框没有这个血的记号， maka anak sulung yang ada di dalamnya pasti juga akan terkena kutuk 所以 dan 在 tulah. 里面的长子一定受到咒诅。 Saudara-saudaraku yang kasih oleh 亲 Tuhan. 爱的主内弟兄姊妹 Karena 们， itulah ini merupakan suatu tanda rekonsiliasi. 这个咒诅就是一个跟神和睦的一个记号， Tanda bahwa mereka yang telah ditandai dengan darah, 意思就是说，每一个他们已经用血做记号的， maka anak sulung itu sudah ditebus oleh darah yang 意 menjadi 思 tanda 就是 itu. 说，他们的长子因着血被救赎了。 Karena itulah saudara, mengapa Tuhan Yesus Kristus minum dari sebatang hisop anggur asam itu. 所以为什么主耶稣要从这个牛气槽上喝了沾满醋的酒？ Seolah-olah saudara, itu merupakan satu tanda bahwa dosa-dosa kita semua telah diminum, telah ditelan oleh Yesus 这就 Kristus. 是意思，就是说我们每一个人罪由主耶稣担当，主耶稣喝下去。 Semuanya telah diambil, telah ditanggung pada diri Yesus. 每一个罪都主耶稣带到他的身上，主耶稣担当了每一个人的罪。 Karena itulah saudara, setelah Yesus Kristus minum anggur asam dari hisop itu, 所以当主耶稣已经喝了
这个用出调和的酒， Maka Yesus katakan, sudah selesai. 主耶稣就说成了， Sudah 已 selesai. 经成了。 Setelah Yesus Kristus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 但主耶稣说的父啊，为什么离开我？ Setelah Yesus juga berkata, aku haus. 并且主耶稣说我渴了， Dan kemudian diberikan anggur asam ke atas mulutnya. 所以就给他用酒出酒调和的酒给他喝。 Maka Yesus mengatakan, sudah selesai. 所以主耶稣就说成了， Saudaraku, kata-kata yang sangat indah sekali. 一个非常美好的一句话， Sudah selesai. 成了。 Saudara, dalam kehidupan kita, apa itu pengertian sudah selesai? 弟兄姊妹们，在我们的人生当中，有在哪一个有更成了这个同样的意义吗？ Saudara, tahukah kita bahwa di dalam pertandingan Olimpiade di zaman Yunani dahulu, 在这个奥林匹亚的在希腊的时代的这个竞赛，运动竞赛， mereka memiliki pertandingan yang sangat unik. 他们有一个非常奥妙的一个竞赛。 Saudara, kita tahu bahwa Olimpiade pertandingan olahraga tersebut berasal memang dari Yunani. 所以奥林匹亚的这个运动会是从希腊来的， Siapakah yang memenangkan pertandingan tersebut? 谁成为得胜者？ Menurut saya, saudara, olahraga lari adalah olahraga yang mungkin paling tua. 我觉得赛跑是一个最古老的竞赛。 Tapi kalau saudara melihat pertandingan lari di zaman sekarang, 但是如果我们看现在的赛跑， siapa yang paling cepat menuju garis finish, itulah yang menjadi 哪 juara. 一个先达到目的的，他就是得胜者。 Tetapi pada zaman Olimpiade Yunani kuno, 但是在这个旧的希腊的时代， pemenangnya bukan orang yang pertama kali masuk garis finish. 得胜的不是第一个到达目的的人， Sekali lagi, bukan sekedar yang pertama kali masuk ke dalam garis finish menjadi 不是 pemenang. 第一个到达这个目的的人， Siapakah yang menjadi pemenangnya? 谁成为得胜的？ Pelari yang semuanya harus membawa obor, dan api yang ada di obor tersebut harus terus dipertahankan. 所以每一个人跑的时候都带着火把，那么里面的火不能熄灭， Sehingga sudah api dalam obor tersebut tidak boleh pernah padam. 所以在火把里面的火从不熄灭。 Dan mereka yang lari masuk garis finish dengan api yang tidak padam. Dan itu yang pertama, itulah juaranya. 最先到达目的的，并且他的火没有熄灭的，他就是成为得胜的人。 Karena itulah sudah berapa kali pertandingan Olimpiade selalu sudah sebelum dimulai ada atlet-atlet yang membawa obor menyalakan di obor raksasa di stadion tertentu. 所以，如果我们看奥林匹亚的这个运动会，常常开始的有人运动员带着火把，先点大的火把在运动场上， Dan obor itu yang besar di stadion itu akan menyala terus-menerus. 他的火把在运动场上是一直没有熄灭。 Dan sebelum sudah Olimpiade itu mau ditutup, 当这个运动会要结束的时候， maka akan ada obor yang kecil yang mengambil kembali apinya. 所以有一个小的火把再从大的火把上起火， Dan seolah-olah nanti disimpan di situ, 好 di 像 satu 是 tempat. 在藏着在某一个地方， Supaya pertandingan Olimpiade berikutnya, api itu bisa dinyalakan kembali. 让继续的运动会能够用这个火继续焚烧。 Apa artinya bagi kita? 意思是什么？ Saya mengingat perkataan Yesus di atas kayu salib ini. 我记得主耶稣在十字架上所说的话 Sudah selesai. 成了， Sudah selesai dengan semua semangat komitmen dalam diri Yesus. 成了就是里面都有含着他心里的意志，因为他的心里的一切目的
追求， kerohanian yang terus-menerus berkobar di hadapan Allah Bapanya. 他心灵他的灵命不但在父面前不断的燃烧， Sehingga Yesus Kristus melaksanakan satu demi satu semua nubuatan yang Yesus Kristus 所以主 lakukan. 耶稣把每一件预言一个一个的成就了。 Satu-satu digenapi dan disitulah Yesus katakan sudah 每一 selesai. 件预言主耶稣成就了以后，他就说成了。 Saudara yang dikasih oleh 亲爱 Tuhan, 的主内弟兄姊妹 hidup 们， kita juga nanti suatu kali akan selesai. 我们的生活也终有一天要结束。 Tetapi bagaimanakah kita menyelesaikan hidup kita 但是如 nantinya? 何我们要结束我们的生活？ Saya rindu, saya berdoa supaya setiap anak Tuhan yang mendengarkan firman pada hari ini, 我很渴望每一个弟兄姊妹们，今天听主的话的人， betul-betul tergugah mendengarkan apa yang Yesus Kristus sudah lakukan 每一 atas 个人 kita. 都心里能够感动，知道主耶稣在我们身上所做的。 Yesus Kristus tidak pernah menjadi lemah di dalam menjalankan kehendak Allah. 主耶稣不曾因做实行神的旨意而软弱。 Yesus Kristus dengan semangat yang sama dari awal sampai akhir. 主耶稣用同样的精神，从开始到结束， Terus dilakukan dengan semangat yang sama. 他不断用同样的精神来做上帝的工作， Dengan api yang terus berkobar-kobar. 用这个永不熄灭的火继续燃烧在他的身上。 Saudara, kalau olimpiade apinya adalah api yang bersifat materi. 如果奥林匹亚的火是物质上的火， Tetapi yang dimasukkan di sini adalah api secara rohani. 但是现在我们所讲的是树林上的火， Yaitu bagaimana dalam jiwa kita punya komitmen untuk terus mengikut Tuhan. 让我们的心有一个觉知，永远跟随主。 Sehingga ketika kita selesai dalam hidup ini, 所以，当我们结束我们的生活以后， kita nanti bisa berseru kepada 我 Tuhan. 们能够最深呼喊说 Terimalah hambamu ini ya：“ Tuhan. 啊，你接纳你的仆人， Terimalah anakmu ini ya 你 Tuhan. 接纳你的孩子。” Sehingga kita tidak pernah malu untuk menghadap 让 hadirat 我们 Tuhan. 不曾感觉到羞愧，当见主面的时候， Kita bersyukur kepada Tuhan 我 Yesus 们感 Kristus. 谢耶稣基督， Kita bersyukur untuk semua karyanya yang 我 begitu 们感谢 sempurna. 主耶稣所做的每一个杰作。 Karena itulah sudah kemudian Yesus berkata, 所以主耶稣就说 Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan：“ 父 nyawaku. 啊，我将我的灵魂交在你的手里。” Saudara, kita melihat bersama-sama 我们一起来看， sebutan di awal dan di akhir dengan menyebut kata Bapa. 从开始并且在结束的时候说的是父啊。 Saudara, di awal Tuhan memohonkan ampun buat orang 但 banyak. 起初主耶稣为了众人，他求神赦免他们。 Dan di akhir dia menyerahkan nyawanya kepada 在 Bapaknya. 最后，他把他的灵魂交在主的手中， Karena memang dia sudah selesai menyediakan 因 keselamatan. 为他已经完成救赎的工作。 Tetapi di tengah-tengahnya sudah perkataan yang 但是 keempat. 在第四句中间这一句话， Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan 哇，你 aku? 为什么离开我？ Karena Yesus Kristus sedang menanggung murka Allah 因为 atas 主 dosa 耶稣 manusia. 承担神的愤怒，应作世人的罪恶。 Saudara, kita lihat di awal dan di akhir menyebut Bapa di surga. 从起初直到结束，都说在天上的父， Di tengah-tengahnya Allahku, Allahku. 在中间就说父啊，我的神啊，我的神啊。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Di awal saudara hubungan Yesus dengan Bapa adalah hubungan yang begitu akrab dan 从 indah. 起初主耶稣跟神的这个父子的关系非常的亲密， Di tengah-tengah saudara terjadi satu perpisahan yang dahsyat. 在中间成为一个最长的分离。
Tetapi saudara, setelah Yesus menyelesaikan semuanya, 所以当主耶稣已经结束每个工作的时候， Yesus sudah menyelesaikan seluruh tahap-tahap keselamatan. 主耶稣把每一个救赎的过程都一个一个做完了。 Sehingga hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan di dalam 因为 Yesus 上 Kristus. 帝一人一神的这个关系，因着耶稣就变成和睦。 Dan Yesus sudah menyelesaikan. 主耶稣已经完成了， Sehingga hubungannya dipulihkan kembali. 以至于这个关系再一次从头复原了。 Sehingga dia menyebut kembali, ya Bapa, ke dalam tanganmu 所 kuserahkan 以他 nyawa. 再一次说：“父啊，我将我的灵魂交在你的手里。” Saudara-saudara yang dikasih oleh 亲爱的 Tuhan. 主内弟兄姊妹们， Bersyukur kepada Tuhan kita memiliki juru selamat yang luar 我们 biasa. 感谢主，我们有非常特别的救主。 Saudara, Yesus katakan, ku serahkan nyawaku. 耶稣说：“我将我的灵魂交在你的手里。” Saudara, sebetulnya kalau mau memperhatikan dengan baik-baik firman 其 Tuhan, 实，如果我们要注意这个神的话， Yesus pernah mengatakan, 耶稣曾经说 aku memiliki kuasa atas hidupku：“ 我 sendiri. 拥有我在我的生活、我的生命有自己的权利。 Aku berhak, aku punya kuasa untuk menyerahkan nyawaku. Dan aku punya kuasa untuk mengambilnya 我 kembali. 权利把我的灵魂交出去，也有权利把我的灵魂弄回来。 Saudara, ini kata-kata yang luar biasa. 这是一个非常特别的一句话。 Ini tidak ada di semua manusia di dunia ini. 这一句话没有存在在世界上的每一个人， Ini juga tidak ada di antara semua pemimpin-pemimpin agama di dunia 也 ini. 没有在每一个宗教领袖曾经发生这样 Ini 的 juga 事情， tidak ada di antara manusia yang punya kepercayaan-kepercayaan apapun di dunia 也 ini. 没有在这个世界上每一个人的信仰里面， Hanya ada satu, 只有一个 Yesus Kristus. 耶稣基督。 Dia punya kuasa untuk menyerahkan nyawanya Ayo, dan untuk mengambilnya 他 kembali. 有权柄把他的灵魂交出去，也有权柄他的灵魂捞回来。 Karena itulah saudara, ada terjemahan Alkitab yang menerjemahkannya dengan I command my spirit. 所以在圣经里面，我命令我的灵魂， Jadi saya memerintahkan rohku, 我命令我的灵魂。 Bapa, ke dalam tanganmu aku memerintahkan rohku. 主啊，在你父啊，在你的手里，我命令我的灵魂交给你。 Saudara, ini kuasa yang luar 这 biasa. 非常特别的权柄。 Yesus katakan itu di Yohanes 10 ayat 17 dan 18. 在约翰福音第10章哪里记载？ Ini berbeda dengan Stefanus. 这跟司提反完全不同。 Ketika Stefanus dirajam dengan batu, 当这个司提反用舌头丢他的时候， sebelum dia mati, 当他还没有去世的时候， Stefanus mengatakan, 司提 "Ya 反说 Tuhan, terimalah rohku." 父啊，求你接受我的灵魂。 Ini satu hal yang berbeda. 这是一个非常不一样的事情。 Stefanus seolah-olah menjadi suatu permohonan. 司提反好像是一个祈求， Tuhan, kalau engkau berkenan, terimalah rohku. 主啊，如果你允许，你接纳我的灵魂。 Tapi beda dengan Tuhan Yesus Kristus. 但是跟主耶稣完全不同。 Aku memerintahkan rohku 我命令我的灵魂 ke dalam tanganmu ya Bapa. 交在父神的手里。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 亲爱 Tuhan. 的主内弟兄姊妹们， Kata-kata yang mengandung kuasa yang luar 这 biasa. 些话里面含有很特别的权柄。 Yesus bukan sekedar berserah kepada Allah Bapa, 耶稣不是这样随便把灵魂交给神， tetapi Yesus juga punya kuasa untuk memerintahkan nyawanya sendiri. 但是主耶稣自己有这个权利来命令他的灵魂。 Saudara-saudara yang kasih 亲爱 oleh 的主 Tuhan. 内弟兄姊妹们， Nanti pada waktu kita merenungkan di hari kebangkitan, 以后如果我们当思想在
复活节的时候， Mengapa Yesus bangkit dari antara 为 orang 什么 mati? 耶稣从死人中复活？ Karena memang dia punya kuasa untuk menyerahkan 因 nyawanya. 为他有这个权柄，把他的灵魂交在主的手里， Tetapi juga punya kuasa untuk mengambil kembali 他也是有 nyawanya. 这个权柄，把他的灵魂挪回来。 Saudara-saudaraku yang kasih oleh 亲 Tuhan. 爱的主内弟兄姊妹们， Perkataan ini pun menggenapi nubuatan Alkitab, 这一句话也成全了圣经的语言， yaitu di dalam Mazmur yang ke-31 ayat yang ke-6. 就是在诗篇第31篇 31 ayat yang ke-6 Mazmur ini tolong dibacakan dalam bahasa Mandarin. 诗篇31篇第6节，耶稣应验了Ayat yang ke-6 bahasa Indonesia saya bacakan dulu. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. 诗篇31篇第6节，我恨恶那信奉虚无之神的人，我却依靠耶和华。 Saudara yang dikasih oleh 亲爱 Tuhan. 的主内弟兄姊妹们， Ayat yang Tuhan Yesus mengatakan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. 主耶稣说：“我在你的手里，我把我的灵魂交在你的手里。” Ini pun menggenapi nubuatan Alkitab di Mazmur 31 ayatnya yang ke-6. 这也是成全诗篇31篇第6节。 Saudara-saudaraku yang dikasih 亲 oleh 爱的 Tuhan. 主内弟兄姊妹们， Jikalau kita mengikuti sepanjang 7 perkataan salib, 如果我们一起思想的设计的起源， luar biasa yang telah Yesus Kristus 非 lakukan. 常特别，主耶稣所做的一切。 Perkataan pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. 第一句话说：“主啊，求你赦免他们，因为他们不晓得他们所做的是什么。” Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa 耶稣 manusia. 有这个权柄来赦免世界上人的罪。 Orang Yahudi pernah menjadi marah 犹太人曾经生气， karena berapa kali Yesus Kristus mengatakan kepada orang-orang di situ, 因为好几次主耶稣对他们每一个人说 "Anakku, dosamu diampuni." 我的孩子，你的罪得着赦免。 Lalu orang Yahudi berpikir, siapakah dia akan berani mengampuni dosa 所以 manusia? 犹太人就生气说：“他是谁能够赦免人的罪？ Bukankah hanya Allah yang bisa 因 mengampuni? 为只有神才能够赦免人的罪。” Orang Yahudi tidak tahu yang sedang berbicara adalah Allah yang menjadi manusia. 犹太人不知道正在跟他说话的是神，称为人的神。 Yesus berkuasa mengampuni dosa. 耶稣有这个权利赦免人的罪。 Kepada penjahat di sebelah salib Yesus. 所以坐在旁边的强盗说 Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus.：“ 今日你与我在乐园里。” Saudara, siapakah yang bisa memberikan jaminan kalau bukan Tuhan sendiri? 谁能够给某一个人一个保障，他能够在乐园里？ Siapa yang bisa memberikan jaminan surga kalau bukan pemilik surga itu 一个 sendiri? 人如不能他进入担保他进入乐园，如果不是拥有这个乐园的主人。 Saudara, kita semua ingin sekali bisa hidup di Amerika Serikat. 弟兄姊妹们，我们很想住在美国， Tapi tiba-tiba saudara diberi surat oleh Presiden Amerika, berhak menjadi warga negara Amerika. Pasti saudara akan menjadi begitu bangga dan senang 比 sekali. 如说美国的总统说你能够成为美国的居民，那么你已经非常的骄傲。 Pasti bangga karena yang memerintahkan, yang memberikan surat adalah Presiden Amerika. 因为给你信的是美国的总统， Tetapi itu hanya sekedar di dunia ini, 这 saudara. 只有在世界发生的事情， Yang semuanya bisa berakhir. 每一个事情都要结束。 Tetapi jikalau yang memberikan jaminan adalah pemilik sorga, 如果一个给你担保你的是拥有天堂的，
Hari ini juga engkau bersama aku di sorga di 今日 Firdaus. 你与我在乐园里， Luar biasa sekali 非 bukan? 常特别的事情。 Ketika Yesus katakan kepada ibunya, inilah anakmu, inilah ibumu. 主耶稣对他的母亲说：“母亲，这是儿子，这是你的母亲；母亲，这是你的孩子。” Saudara, ini suatu kuasa supaya apa yang Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya dilaksanakan. 这是一个权利，让主耶稣教导门徒的每一件事情都能够实行出来。 Tiga perkataan pertama menunjukkan kuasa yang 第 luar biasa. 前三句就是表示神主耶稣的权柄。 Keempat, kelima, keenam, bagaimana Yesus menanggung semua murka Allah atas dosa. 第四、第五、第六就是主耶稣承担每一个神的震怒在人的身上。 Dia mengambil semua hukuman itu kepada dirinya. 他已经拿起整个的震怒放在他的肩膀上， Tidak ada satupun yang dilaluinya. 没有一个逃避， Semuanya digenapi. 每一件事情他已经成就。 Dan setelah selesai, 结束以后， Yesus memerintahkan rohnya 主耶 ke dalam 稣 tangan Bapa. 命令他的灵魂交在神的手里， Kembali lagi kuasa itu ada pada Yesus. 让这个权力再一次回到主耶稣的身上。 Bersyukur kepada Tuhan. 感谢主， Kiranya saudara kita semua betul-betul merenungkan dengan baik-baik 7 perkataan 愿我 salib. 们每一位都能够好好的思想主耶稣在十字架上的7个Jikalau 言。 kita mendalami dengan sungguh, 当我们真正思想意识到这些话的时候， kita akan bersyukur kepada juru selamat 我们 kita. 要感谢我们的救主， Kita tidak akan berpaling kepada siapapun lagi. 我们不再逃避，我们不再跟随别的神， Oleh karena kita memiliki juru selamat yang sempurna. 因为我们拥有很完全的救主。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar. 父啊，谢谢，因为我们已经听了你的话。 Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar dengan sungguh-sungguh. 我们相信你要祝福每一个真正听主话的人， Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. 让我们成为蒙主祝福的每一个主的儿女， Anak-anak Tuhan yang memegang juru selamat selama-lamanya. 常常永永远远握住救赎主的儿女们。 Kami tidak akan pernah berpaling kepada siapapun. 我们不可能要跟随别的， Karena Yesus Kristus telah menggenapi semuanya dengan 因为 sempurna. 耶稣基督已经很完全的成就救赎工作。 Bersyukur kepadamu ya Tuhan. 主啊，感谢你， Dengar seru doa kami. 垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 靠耶稣圣名求的， Amin. 阿门。 Saya serahkan kembali kepada liturgis. Mari kita bersama-sama meresponi akan firman Tuhan dengan kita memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikannya melalui rekening yang ada di bawah ini, atau kalau Bapak bisa ke gereja, Bapak bisa memberikannya di kotak yang akan disediakan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Why have you chosen me?
saw his willing hand holding the land. His grace is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand your confess. Oh Lord, help me. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your own I will strive to obey. My life I now give, for you I will live, and walk by your side all the way. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar sekali lagi ya Tuhan. Kami boleh Tuhan kembali diingatkan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bapak, sebagai rasa syukur kami yang akan nyatakan melalui persembahan yang telah kami beri ya Tuhan. Engkau yang menerimanya, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Agar ya Tuhan banyak orang yang boleh mengenal Kristus ya Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Tuhan yang jauhkan ya kami dari virus corona yang sedang mewabah ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami. Kami bersyukur hanya di nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Berita Gembala oleh Musa. Jemaat Tuhan, kita bersyukur boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadanya, mengikut Dia sampai akhir, terus berpegang padanya, karena Dia adalah yang sempurna yang telah menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya kelihatannya kita masih akan sampai akhir bulan April, kita masih akan menjalankan ibadah secara online setiap hari Minggu jam 9 pagi lewat channel YouTube dari GKI Surabaya. Dipersilakan bagi jemaat untuk terus mengikutinya dengan setia, dan saya percaya Tuhan akan membangun kerohanian kita masing-masing. Dan sekaligus saudara, pada kesempatan ini kita mengingatkan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April, Jumat Agung, kita akan bersama-sama menjalani ibadah secara online juga melalui streaming dari YouTube channel dari GKY Greenfield atau dari media sosial GKY Fluid. Disitulah kita bisa langsung streaming mendapatkan siaran langsung ibadah yang diselenggarakan oleh Sinode GKY. Diharapkan jemaat sekalian untuk mengingatnya dan mencatatnya baik-baik. Pada Jumat Agung 10 April kita mengadakan ibadah bersama-sama lewat streaming dari channel YouTube GKY Greenfield atau media sosial GKY Fluid. Silakan jemaat bisa milih dan langsung mengetik di channel YouTube masing-masing GKY yang ada, dan kita akan bersama-sama beribadah secara online langsung dari ibadah yang dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan dari Sinode Gereja Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, kita harus terus berdoa kepada Tuhan agar sekiranya mungkin Tuhan tolong negara kita, dan secara khusus juga kita yang ada di Surabaya dan Jawa Timur, Tuhan juga akan tolong
supaya penyebaran virus corona ini bisa diputus dengan secepatnya, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Sekali lagi saudara, kita harus menjadi anak Tuhan yang bijaksana. Beriman tapi bijaksana. Jangan sampai beriman yang ngawur sehingga akhirnya bukan membuat penyebaran virus ini semakin hilang, tapi justru semakin menyebar kemana-mana. Kita harus bijaksana. Iman kita bukan iman yang nekat, bukan iman yang mencobai Tuhan, tapi iman yang berdasarkan hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan menciptakan alam semesta dengan hikmat bijaksana. Tuhan menciptakan alam semesta dengan teratur semuanya. Tidak ada yang dari kekacauan. Tetapi saudara, itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bersama-sama juga mendukung usaha pemerintah kita untuk bisa cepat meredam penyebaran virus corona ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang menolong dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Yang pertama, kita doakan untuk penyebaran virus corona ini di seluruh dunia sudah mencakup 200 negara lebih. Bahkan yang terinfeksi virus ini sudah mencapai 1 juta lebih. Saudara, ini menunjukkan bahwa virus ini tidak main-main. Dan kita harus betul-betul menjaga jarak, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Dan yang paling utama, memohon Tuhan berbelas kasihan melindungi kita semua. Kita berdoa untuk ekonomi Indonesia agar kiranya Tuhan menolong sehingga ekonomi tidak kolaps tapi tetap bisa bertahan dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Berdoa juga untuk kerohanian kita sebagai orang Kristen di Indonesia untuk bisa bertumbuh mengikut Tuhan sampai selama-lamanya, sampai akhir hayat kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa, saat ini kami mau berdoa Bapa untuk secara khusus pandemi corona. Virus yang sudah menyebar ke 200 negara lebih, bahkan sudah menginfeksi 1 juta orang lebih. Menunjukkan ya Bapa, penyebaran virus ini begitu masif dan tidak main-main juga ya Bapa, yang telah meninggal dunia cukup banyak. Mohon pertolongan Tuhan, tolonglah ya Bapa setiap negara yang ada, termasuk di negara kami Indonesia, supaya seluruh rakyat Indonesia boleh mendukung usaha pemerintah dalam social distancing, menjaga jarak dan tidak keluar rumah kalau tidak betul-betul sangat penting, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kami. Tolonglah Bapa kami menjadi anak Tuhan yang beriman, tetapi beriman dengan hikmat bijaksana. Tolonglah supaya kami bukannya menjadi orang nekat, tapi beriman yang berbijaksana. Tuhan tolong juga supaya kami jangan ikut serta di dalam ketidakberesan dari orang-orang tertentu ya Bapa, yang mengatakan beriman padahal itu bukan tanda-tanda dari iman. Mari sertai kami ya Bapa, anak-anak-Mu bersama dengan rakyat Indonesia yang lain ya Bapa, bersama-sama untuk bisa memutus penyebaran virus corona. Kami mau berdoa Bapa, menyerahkan juga untuk ekonomi Indonesia. Tuhan kiranya Engkau tolong, usaha pemerintah begitu luar biasa, Tuhan pimpin supaya itu semua bisa menolong masyarakat yang ada, secara khusus masyarakat kecil ya Tuhan, untuk bisa tetap tertopang ekonomi mereka. Kiranya Tuhan menolong sehingga situasi Indonesia ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik. Kami mau berdoa juga ya Bapak, tak lupa kerohanian kami anak-anak Tuhan di Indonesia khususnya. Supaya ya Bapak kami semua boleh terus bertumbuh, boleh terus bersandar kepada Tuhan. Dan kami tidak menjadi mundur, tapi justru kami semakin maju. Kami semakin sungguh mencintai Tuhan. Kami semakin mengenal Tuhan. Kami semakin sungguh-sungguh mau menjadi anak Tuhan, yang menjadi kesaksian bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dengar seluruh doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, keselamatan yang sempurna dan ajaib di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kuasa dan urapan yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati.